sejahtera kepada semua pelajar. Tanya kepada anda 8 orang yang join Google Meet Science pagi ini. Anda semua menunjukkan semangat yang bersungguh-sungguh. Walaupun ini minggu yang kelima sebelum cuti pertengahan penggal. Bagus. Jadi tanpa melengahkan masa, cikgu akan terus mula dengan 12.3. Impak penggunaan tenaga nuklear. Sungguh pun penggunaan tenaga nuklear boleh mendatangkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita, iaitu kegunaan utama tenaga nuklear adalah untuk menjana tenaga elektrik. Dan juga tenaga nuklear digunakan dalam bidang perubatan untuk perawatan kanser melalui radioterapi. Tetapi sekiranya tenaga nuklear ini disalahguna, contohnya untuk membuat senjata nuklear, maka dia akan mendatangkan impak yang negatif terhadap alam sekitar dan juga kepada kehidupan. Pada sekitar tahun 1940-an, penyelidikan awal tentang tenaga nuklear dijalankan untuk menghasilkan bom. Hasil sampingan daripada pembelahan nukleus di dalam reaktor nuklear, iaitu plutonium, boleh digunakan untuk membuat bom atom. Dunia telah menyaksikan satu malapetaka yang amat dahsyat apabila tenaga nuklear digunakan untuk menghasilkan senjata nuklear. Senjata nuklear pernah digunakan semasa Perang Dunia Kedua oleh Amerika Syarikat terhadap Hiroshima dan Nagasaki. Kita lihat dalam sejarah, dalam Perang Dunia Kedua, pengeboman bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Mengikut beberapa kajian dan risalah, bom atom yang bernama Little Boy telah digugurkan oleh pihak tentera Amerika Syarikat di Hiroshima pada 6 Ogos 1945. Dan diikuti satu lagi bom atom Fat Man di Nagasaki pada 9 Ogos 1945. Letusan tenaga nuklear oleh bom atom menghasilkan satu gelombang letupan yang amat kuat hingga mengorbankan kira-kira 70,000 nyawa orang awam secara serta-merta. Kuasa letupan bom atom itu disebabkan letusan tenaga nuklear begitu kuat menyebabkan berlaku gempa bumi, tsunami, bangunan runtuh dan satu kawasan yang sangat luas telah musnah. So keadaan seluruh bandaraya itu menjadi sangat panas sehingga cair, sehingga struktur besi pun cair akibat pengeboman bom atom. Letusan bom nuklear juga mengganggu keadaan atmosfera, kesan daripada gelombang yang terhasil di sampingan luruhan radioaktif yang dikeluarkan. Pada ketika itu, seluruh sistem perhubungan di bandaraya itu terputus. Sistem komunikasi, sistem pengangkutan semua telah terputus. Lihat gambar foto 12.1 kesan pengeboman di Hiroshima. Sebelum dan selepas dia dah jadi habislah. Bangunan semua pun habis. Dan juga nyawa 70,000 orang telah diragut.
Ini gambarnya. Itu pemusnahan dari segi fizikal. Kalau dari segi genetik, kita tengok. Laman sejarah J. Robert Oppenheimer merupakan individu pertama mencipta bom atom di dunia. Dia digelar sebagai Father of Atomic Bomb. Bom ciptaannya telah digunakan oleh tentera Amerika Syarikat dalam Perang Dunia Kedua. Walau bagaimanapun, beliau sangat menyesal selepas menyaksikan sendiri kemusnahan akibat ledakan bom atom. Impak hujan nuklear. Sebelum senjata nuklear digunakan, senjata nuklear contoh adalah bom atom. Sebelum dia gunakan, dia akan test hujan nuklear, dia akan lakukan. Jadi dia akan buat kat mana? Dia akan buat di kawasan gurun ataupun bawah tanah ataupun di kawasan laut. Untuk memastikan sama ada senjata itu berfungsi atau tidak. Ujian nuklear dilakukan sama ada di atmosfera terbuka di darat atau di bawah laut. Ujian nuklear ini memberi impak buruk kepada kehidupan dan persekitaran. Ujian nuklear di bawah tanah contohnya akan menyebabkan kesan radiasi terhadap tanah dan sumber air. Begitu juga di laut akan berlaku kemusnahan hidupan dan juga pencemaran yang teruk. Bagi manusia dan hidupan di darat, kesan penyebaran radiasi daripada ujian nuklear menyebabkan kesan somatik dan kesan genetik. Kesan somatik adalah kesan yang tidak dapat diwarisi. Manakala kesan genetik adalah kesan yang akan diwarisi kerana ia melibatkan kerosakan DNA atau mutasi sel. Kesan somatik tidak boleh diwarisi, kesan genetik boleh diwarisi, boleh menjejaskan zuriat ataupun generasi yang akan datang. Darjah 12.6 menunjukkan kesan penyebaran radiasi daripada ujian nuklear dari segi kesan somatik dan kesan genetik. Kesan somatik adalah kesan yang tidak dapat diwarisi dan dia berlaku dalam jangka masa yang pendek. Iaitu keletihan, loya, memuntah, katarak, leukemia, keguguran rambut. Manakala kesan genetik yang akan dibawa turun-temurun iaitu kecacatan pada bayi atau kecacatan pada fetus, mutasi sel dan kanser. Kita lihat tenaga nuklear di Malaysia. Kewajaran pembinaan stesen janakuasa nuklear di Malaysia. Bagi melaksanakan pembinaan stesen janakuasa nuklear, beberapa faktor perlu diambil kira seperti: yang pertama, bahan api fosil seperti arang batu, gas asli dan petroleum yang akan habis dan kosnya semakin meningkat. Salah satu sebab negara menggunakan tenaga nuklear di mana kita sudah bincang pada hari Selasa adalah disebabkan kekurangan sumber bahan api fosil. Dan kos mengimport bahan api fosil seperti arang batu, gas asli, petroleum adalah kos yang tinggi kalau bandingkan dengan penjanaan tenaga nuklear bagi negara itu. Kedua, kesan pencemaran oleh tenaga nuklear adalah lebih rendah berbanding dengan sumber bahan api fosil. Kerana penjanaan tenaga nuklear ini tidak akan membebaskan gas rumah hijau. Kalau dikawal dengan rapi, tanpa berlaku kebocoran
radioaktif di reaktor nuklear, maka penghasilan tenaga nuklear ini akan mendatangkan banyak manfaat. Okay, terutamanya dalam penjanaan tenaga elektrik bagi kegunaan rakyat negara itu. Okay, kawasan bagi membangun stesen janakuasa nuklear juga mestilah sangat strategik. Bukannya berhampiran dengan kawasan perumahan, tapi kawasannya harus berhampiran dengan punca air bagi memudahkan proses penyejukan berlaku. Kadar tenaga yang dikeluarkan oleh sumber tenaga nuklear adalah jauh lebih besar daripada sumber bahan api fosil. Iaitu kuantiti tenaga yang dikeluarkan oleh penghasilan tenaga nuklear adalah 1 juta kali ganda lebih banyak daripada sumber bahan api fosil. Kalau melalui pelakuran nukleus, ia adalah 3 hingga 5 kali ganda lebih banyak berbanding dengan pembelahan nukleus. Agensi Nuklear Malaysia yang dahulunya dikenal sebagai Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia, MINT, terletak di Manging, Selangor. Agensi ini ditubuhkan bagi menyelaras aktiviti berteraskan sains dan teknologi nuklear serta teknologi yang berkaitan dengannya. Okay. Jadi, aktiviti utama yang dijalankan oleh Agensi Nuklear Malaysia ialah penyelidikan dan pembangunan teknologi nuklear bagi pembangunan negara dengan kerjasama antarabangsa. Okay. So, Agensi Nuklear Malaysia dia adalah buat R&D, penyelidikan dan pembangunan tentang teknologi nuklear. Berakhirlah silibus sains tingkatan 4. Sekiranya lepas cuti seminggu masih PTPR, kita akan bermula dengan teknik menjawab. Sains kertas 2, KSSM. Okay, sekarang kita pergi perbincangan buku SPS. Okay, sebelum itu, cikgu masuk dulu ini teknik menjawab soalan esei bab 12. Pelajar boleh tengok soalannya pada buku SPS muka surat 138. Jawapan 2A di belakang buku SPS ada kesilapan. Jadi sila ikut slide PDF yang saya share tadi ya. Okey, nyatakan 2 proses yang boleh menghasilkan tenaga nuklear. Terangkan perbezaan. Belajar digalakkan buat dalam bentuk jadual supaya boleh lihat perbandingan dari segi perbezaan dengan jelas. Okay, yang pertama perbezaannya dari segi maksud dia ataupun proses dia. Pembelahan nukleus ialah satu proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat kepada 2 atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil. Manakala pelakuran nukleus merupakan proses percantuman atau penggabungan 2 nukleus radioaktif yang ringan membentuk satu nukleus yang lebih berat dan lebih stabil. Perbezaan kedua. Okey, 4 markah ini pelajar perlu beri 4 perbezaan. Sepasang perbezaan yang sepadan yang betul akan dapat 1 markah. Boleh pilih mana-mana 4. Perbezaan kedua, pembelahan nukleus akan menghasilkan tenaga nuklear yang kurang. Kurang di sini dia berbanding dengan pelakuran nukleus. Tadi saya sudah kata pembelahan nukleus sebenarnya kalau you nak bandingkan dengan penghasilan tenaga daripada sumber bahan api fosil, pembelahan nukleus akan hasilkan
1 juta kali ganda lebih banyak tenaga banding dengan petroleum. Okey, sekarang kalau banding dengan pelakuran nukleus, dia adalah kurang. Kerana pelakuran nukleus, dia punya adalah 3 hingga 4 kali ganda berbanding dengan pembelahan nukleus. Okey, jadi perbezaan ini hanya dibandingkan di antara pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus sahaja. Pelakuran nukleus dia menghasilkan tenaga nuklear yang lebih banyak dan kurang sinaran radioaktif. Okay. Mengapa pembelahan nukleus menghasilkan lebih sinar radioaktif? Sebab dia punya radioisotop barium 141 so kamu nanti saya akan nanti cikgu share dia punya website ya. Ini cikgu pun dapat daripada website. Okay, anda akan tahu dengan lebih jelas. Jadi dari segi kos, okay, kos penghasilan tenaga nukleus melalui proses pelakuran nukleus adalah lebih tinggi kerana yang memerlukan suhu dan tekanan yang sangat tinggi berbanding dengan pembelahan nukleus. Dari segi pembebasan neutron, pembelahan nukleus akan bebaskan 3 neutron, manakala pelakuran nukleus hanya bebaskan 1 neutron saja. Di sini yang kita banding adalah dari segi 1 nukleus radioaktif. Okay. Pembelahan nukleus berlaku di dalam reaktor nuklear, contohnya pembelahan nukleus uranium-235. Manakala pelakuran nukleus berlaku di dalam matahari, dalam teras matahari. Pembelahan nukleus melibatkan tindak balas berantai di mana 1 neutron membedil, 1 neutron yang dihasilkan itu akan membedil bahan radioaktif baharu yang tidak stabil. Dan tindak balas ini akan berlaku secara berterusan. Sekiranya dia tidak dihentikan, dia akan terus berlaku sahaja. Manakala pelakuran nukleus, tiada tindak balas berantai. Bahagian B, kebocoran radioaktif telah berlaku di dalam reaktor nuklear akibat kecuaian pekerja. Kena pasti masalah. Okey. Bagaimana nak jawab B1? Belajar tengok dalam soalan, dia sudah bagi jawapan. Soalan ada beritahu masalah dan punca. Kebocoran radioaktif berlaku di dalam sebuah reaktor nuklear adalah masalah. Dan puncanya disebabkan oleh apa? Kecuaian pekerja. So, bezakan masalah dengan punca tak sama. Jawapan belakang dia nyatakan terus semua termasuk punca. Boleh juga. Yang penting kamu ada nyatakan kebocoran radioaktif berlaku di dalam sebuah reaktor nuklear, kamu sudah dapat 1 markah. Cadangkan 2 kaedah untuk mengesan kebocoran radioaktif. Okey, yang untuk ketiga-tiga ni, kalau ikut silibus KBSM, buku teks ada ajar. Dalam KSSM dia kurang jelas. Bukan bererti KSSM ini kamu tak perlu tahu, perlu juga. Cuma buku teks
kurang lengkap. Okey, bagaimana boleh mengesan kebocoran radioaktif? Kita guna alat, iaitu memakai lencana filem. Okey, pekerja yang kerja uh, di agensi nuklear ataupun di stesen janakuasa nuklear, jadi mereka akan memakai lencana filem. Dia macam satu batch, film batch. Jadi dalam ada filem, dia boleh merekodkan dos, dos radiasi, iaitu dos sinar radioaktif yang telah didedahkan kepada pekerja itu. Jadi dia boleh memantau adakah dos radiasi telah berlebihan. Supaya dia boleh ambil langkah-langkah berjaga-jaga. Nombor 2, menggunakan pembilang gauge mula untuk mengesan tahap pendedahan kepada sinar radioaktif. Memakai lencana filem atau menggunakan pembilang gauge mula. Kedua-dua alat ini adalah untuk mengesan tahap pendedahan sinar radioaktif. Tujuan untuk melindungi pekerja yang mengendalikan tenaga nuklear ini supaya mereka tidak terdedah kepada kebahayaan sinar radioaktif. Okey, ada dua bahan yang boleh digunakan untuk menghalang penembusan sinar radioaktif. Di mana bahan radioaktif dia boleh simpan di dalam bekas. Bekas yang terbuat daripada pambem tebal dan konkrit tebal. Sinar radioaktif ada 3 jenis. Ada alfa, ada beta, ada gamma. Sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma. Yang paling bahaya adalah sinar gamma kerana ia mempunyai kuasa penembusan yang paling tinggi. Bekas yang dibuat dari pambem tebal dan konkrit tebal ini, dia boleh menghalang sinar gamma daripada menembusinya. Jadi jelaskan kaedah, maksudnya mengapa bekas yang digunakan untuk menyimpan barang radioaktif dibuat daripada pambem tebal atau konkrit tebal. Terangkan sebab. Mengapa? Ini sebabnya. Sinar radioaktif atau sinar gamma tidak dapat menembusi bekas pambem tebal atau konkrit tebal. Seterusnya kita masuk sesi perbincangan soalan bersama anda semua. Tengok kehadiran dulu. 10 orang. Okey.
Semua sudah siap? Kita start perbincangan. Buka surat 136. Alia, sila bacakan soalan ini. Kaji gambar yang diberikan, kemudian baca petikan dan jawab soalan tentang impak penggunaan tenaga. Pendedahan kepada sinaran radioaktif pada dos yang tertentu bagi tempoh yang singkat akan menyebabkan kesan somatik seperti loya, muntah, keguguran rambut, kurang selera makan, cerit-berit dan pendarahan dalaman. Pendedahan kepada sinaran radioaktif pada dos yang tertentu bagi tempoh yang lebih lama akan menyebabkan kesan genetik seperti mutasi sel, kanser dan kecacatan kepada fetus. Amerika Syarikat meletupkan 2 bom atom ke atas bandar Jepun di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Ogos 1945. 2 pengeboman itu membunuh antara 129,000 dan 226,000 orang. Kebanyakannya ialah orang awam dan merupakan satu-satunya peperangan yang telah menggunakan senjata nuklear dalam konflik bersenjata. Setengah negara juga menjalankan ujian nuklear. Daripada petikan di atas, nyatakan 2 penyalahgunaan tenaga nuklear. A. Membuat senjata nuklear bagi tujuan peperangan. B. Ujian nuklear untuk menguji sejauh mana senjata nuklear. Baik, terima kasih Alia. Okey. Penyalahgunaan tenaga nuklear berlaku bila negara itu hasilkan senjata nuklear untuk peperangan dan dia buat ujian nuklear untuk menguji senjata nuklear tersebut. Okay? Jadi ini adalah salah guna. Sebenarnya tenaga nuklear ini tujuan adalah untuk menjana tenaga elektrik, bukan untuk membunuh orang atau peperangan. Okay? Selain daripada menyebabkan kematian, tandakan ataupun nyatakan impak penggunaan tenaga nuklear kepada kehidupan dan persekitaran. Pelajar jawab secara bergiliau-giliau. Hafizuddin. Mama Faris. Membunuh sel-sel badan betul. Betul. Iqlil. Sila nyatakan satu impak. Menyebabkan kanser, betul. Nona dia. Menyebabkan mutasi, betul. Apa? Tak dengar. Menyebabkan mutasi. Yes, betul. No, Monira. Menyebabkan leukemia, betul. Betul. Ejaan KI. Leukemia. No, Najwa. Merosakkan bangunan, betul. Ya, betul. Bagus. Jawapan betul. Ya, tenaga nuklear salah guna boleh menyebabkan kematian dan kesan-kesan ini. Ada lagi 5 jawapan. Nurul Balkis. Mencemarkan alam sekitar, betul. Ya. Sarah. Menyebabkan kecacatan fetus. Ya. Sharifah, Syifa. Zoe.
Alia, Menyebabkan kemandulan betul. ya. Paris, Meleburkan kulit betul. ya. Iqlil, Menyebabkan katarak. betul. Okay, antara 10 kesan ini, yang manakah merupakan kesan genetik? Nona dia, No Munira, Apa soalan dia tadi, cikgu? antara 10 kesan ini, nyatakan kesan genetik. Saya tak tahu jawapan. Dalam buku teks ada. Buka surat 265. Kecacatan pada bayi. Lagi, Mutasi sel dengan kanser. ya. Okay, somatik. No Najwa, Nurul Balkis, Leukemia. lagi, Katarak. lagi. Keletihan. Loya. Nak, kena berdasarkan soalan 2. Keguguran rambut. Kalau berdasarkan soalan 2 buku SBS, pelajar kena nyatakan kesan genetik ke somatik. Kesan genetik ada 4. Kemandulan ini pun kesan genetik. Kesan somatik, katarak, membunuh sel-sel kanser, sekiranya kesan somatik ini berpanjangan, dia akan menjadi kesan genetik. Okay? Dia bergantung kepada tempoh pendedahan kepada sinar radioaktif. Sekiranya seseorang terdedah kepada sinar radioaktif dalam tempoh yang sangat lama, maka dia akan mempengaruhi dari segi genetik. Meleburkan kulit ialah kesan somatik. Okay. 4 kesan somatik, 4 kesan genetik. Praktis pengukuhan bab 12. Soalan 1. No Najwa. Apakah Hmm. kesan pendedahan kepada sinaran radioaktif terhadap kehidupan? A. Menyebabkan mutasi pada kehidupan. Betul. Sarah, soalan 2.
proses manakah yang berlaku dalam reaktor nuklear untuk menjana tenaga elektrik? Jawapan saya A. Penyalahan nukleus. Betul. Soalan 3, Sharifah. Zoe. Alia. Soalan 3. Antara bahan radioaktif yang berikut yang manakah dibedil dengan neutron dalam reaktor nuklear? B. Uranium negatif 235. Betul. Uranium ini digunakan sebagai bahan api ya. Rod tahan api uranium. Soalan 4, Hafizuddin. Faris. Raja 1 menunjukkan proses pembelahan nukleus yang berlaku di dalam reaktor nuklear. Apakah X? C. Neutron. Betul. Neutron membedil nukleus uranium. Iqlil, soalan 5. Raja 2 menunjukkan urutan perubahan tenaga yang berlaku di stesen jana kuasa nuklear. Apakah yang diwakili tenaga X dan Y? D. Aba dan kinetik. Betul. Soalan 6, Nur Nadia. Antara yang berikut yang manakah merupakan kegunaan utama tenaga nuklear? Jawapan dia A. 2. Menjalankan tenaga elektrik. Menjanakan tenaga elektrik. Betul. Soalan 7, Nur Munira. Di manakah proses pelakuran nukleus berlaku dalam alam semula jadi? B. Di dalam matahari. Ya, betul. Nur Najwa, soalan 8. Antara yang berikut yang manakah merupakan penyalahan gunaan tenaga nukleus? Jawapan dia B. Ujian nuklear. Betul. Soalan struktur bahagian B. Raja 1 menunjukkan penjanaan tenaga elektrik oleh reaktor nuklear. A. Apakah proses yang berlaku di peringkat A? A1. Apa yang berlaku dalam reaktor nuklear? Raja boleh rujuk buku teks. Gambar Raja 12.5. Muka surat 260 dan 261. Peringkat A ini penjanaan tenaga nuklear. Sarah? Tenaga nuklear terhasil. Peringkat A. Pembelahan nukleus uranium 235 menghasilkan tenaga nuklear. Jawapan kena lengkap. Peringkat B, Paukis. Tenaga nuklear berubah menjadi tenaga haba yang mendidihkan air untuk menghasilkan steam. Okey, betul.
Peringkat C, turbin. Alia, Steam memutarkan turbin untuk menjana elektrik. betul. Jadi perubahan tenaga dinyatakan perubahan tenaga semasa penjanaan tenaga elektrik. Paris, Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku semasa penjanaan tenaga elektrik. Tenaga nuklear, tenaga haba, tenaga kinetik, tenaga elektrik. betul. Berikan dua impak jika tenaga nuklear disalahgunakan. Ikleo, Menyebabkan kematian dan mencemarkan alam sekitar. betul. Kesan-kesan lain seperti yang dinyatakan tadi, 10 pilih 2, kesan genetik, kesan somatik atau kesan kepada alam bagaimana. Baik. Kita dah habis bincang, jadi naik sekolah ada OT total. Jadi kehadiran PTPR, cikgu akan bentangkan lah. Dan juga tugasan Google Classroom itu, pelajar yang belum siap itu tolong siapkan sebelum cuti. Syarifah, Syifa? Okey, cikgu ambil kehadiran sekejap. Nanti sama tak? Okey, dah ambil. Okey, sila siapkan tugasan. Kalau tak faham tanya. Dan sekarang juga cikgu akan sendkan 2 Google Form. Jawab dulu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih Terima kasih cikgu. cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama.